Antara tumpuan nasional 5 hari ini. Nahas Chiang Mai bantuan Thailand dihargai. Kedah cadang untuk haramkan penjualan vape. Serta Maulidur Rasul, umat Islam perlu semarakkan perpaduan ummah. Dan seperti biasa, kita akan lintas langsung ke negeri-negeri dimulakan dengan Sabah bersama Stanley Misun, diikuti Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah dan akhir sekali ke Kelantan bersama Suzila Idayu Yaakob, semuanya selepas ini. Kerajaan Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik untuk membawa pulang mayat rakyat Malaysia Bernard Tan Tedford yang diculik dan dipenggal di selatan Filipina. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha sedang dilakukan agar tuntutan mayat Tan oleh keluarga mendiang dapat dijalankan dengan mudah. Selepas DNA diperolehi dan disahkan oleh pihak berkuasa Filipina, usaha akan dijalankan supaya mayat Bernard Tan akan dapat dituntut oleh keluarganya, dan kita akan membantu melalui saluran diplomatik untuk mempermudahkan pengendalian mayat itu untuk dibawa balik ke Malaysia dan seterusnya diuruskan pengkebumiannya oleh pihak keluarga. Sabtu lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan bahawa pihak berkuasa Filipina mengesahkan kepala yang ditemukan di Kepulauan Jolo, Selatan Filipina adalah milik Tan berdasarkan ujian DNA. Tan berasal dari Sarawak, diculik sekumpulan lelaki bersenjata di sebuah restoran makanan laut di Sandakan, Sabah pada 14 Mei lepas bersama-sama pengurus restoran itu, Tien Nyuk Fan, 50 tahun. Namun, Tien dibebaskan pada 8 November, sementara Tan, 39 tahun, dipenggal kepalanya di lokasi terpencil di Kepulauan Jolo pada 11 November lalu. Mayat seorang daripada 4 yang dikuatiri hilang dalam tragedi perahu panjang karam di Sungai Batang Rejang di Belaga, Sarawak lewat petang semalam ditemui kira-kira 10 pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Sahiriza Mahir, 31 tahun dari Sipitang, Sabah, ditemui anggota bomba sukarela Belaga. Perkara itu disahkan Ketua Balai Polis Daerah Belaga, Inspektor Muhammad Sofian Abu Hassan ketika dihubungi RTM Kuching. Dengan penemuan pertama itu, pasukan mencari dan menyelamat sedang mengesan 3 lagi penumpang yang kesemuanya wanita termasuk 2 kanak-kanak. Dalam kejadian kira-kira 7 malam tadi, 5 penumpang terselamat selepas perahu panjang yang dinaiki mereka karam di Long Buyun. Mereka yang terselamat terdiri daripada seorang lelaki dan 4 perempuan termasuk 2 kanak-kanak. Selain Sahiriza, 3 lagi kanak-kanak perempuan dilaporkan hilang. Mereka ialah Sumite St. Thomas, 15 tahun, Adriana Rosnah, 12 tahun dan Nur Amrisha, 4 tahun. Kesemua penumpang dipercayai sedang dalam perjalanan balik bercuti dari Pekan Belaga ke Rumah Tanjung di Long Pawah. Lokasi kejadian juga dilaporkan dekat dengan lokasi tragedi bot Express Karam yang syarat dengan penumpang yang pulang untuk sambutan Hari Gawai pada 28 Mei 2013. Selepas 36 jam dilaporkan hilang, mayat seorang nelayan yang dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam laut di Kuala Kedah semalam ditemui pagi tadi. Mayat Abdullah Mat Ali, 53 tahun, ditemui berdekatan perairan Kuala Kedah pada pukul 10.18 pagi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM Kuala Kedah, Lieutenant Madya Maritim Suhaimi Abdul Wahab berkata, mayat mangsa yang masih lengkap berpakaian kemudian dibawa pulang dengan bot kilat 29 ke pangkalan APMM Kuala Kedah berdekatan Pantai Leman. Operasi SAR telah dimulakan lebih kurang jam 8 pagi. Kuasa pencarian turut diperluaskan sehingga 10 batu nautika radius dari lokasi masa dikatakan jatuh. Mayat telah dijumpai dalam keadaan terapung di lokasi. Lebih kurang 6 batu dari Muara Kuala Kedah.
iaitu 1.5 batu dari tempat mangsa dilaporkan jatuh. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Turut berada di pangkalan berkenaan anak-anak mangsa yang membuat pengecaman dan bekas isterinya Hajarah Bahari. Alhamdulillah. Tak lama kan? Tak lama. Terima kasihlah, berdoa lah. Tu anak dia kecil tu semayang hajat lah. Buat solat hajat ke? Solat hajat mana? Awal-awal tadi pukul. Tapi masa tu reda lah kalau dia nak jumpa hidup ke mati ke. Reda semua dah. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Ustar untuk bedah siasat. Dalam kejadian tengah malam semalam, Abdullah dikhawatiri lemas selepas bot candat sotong yang dinaiki dilanggar oleh bot pengangkut kenderaan dari Langkawi ke JT Kuala Kedah. Ketika kejadian, mangsa bersama rakannya Amri Harun 31 tahun dilanggar secara tiba-tiba. Amri sempat diselamatkan oleh kapten kapal berkenaan. Kesemua 13 mayat mangsa tragedi di Chiang Mai, Thailand Ahad lalu selamat tiba di 4 rumah pengurusan mayat sekitar Batu Pahat, Johor. 2 daripadanya dihantar ke kediaman keluarga mereka di Kampung Parit Haji Sidik. Mayat dibawa pulang sejurus tiba di Subang awal pagi tadi. Hanya tangisan menyambut ketibaan mayat mangsa tragedi di rumah urus mayat Kesatuan Hun Chio Tong dengan keranda pertama tiba kira-kira pukul 9.10 pagi. Keempat-empat mayat itu ialah Tan Ting Tin, 36 tahun, Tan Sui Hang, 54 tahun, Ker Bong Wang, 57 tahun dan Lau Chi Lan, 85 tahun. Mayat-mayat lain dihantar ke rumah mengurus mayat Kun Yu, Jalan Fatimah, rumah berhala Tang Ngi San Toh Ting dan rumah mengurus mayat Persatuan Chayong. Di rumah urus mayat Persatuan Kun Yu, mayat Peng E Ting, 23 tahun, Ker Ah Hui, 56 tahun, Wong Yok Ying, 58 tahun serta pasangan suami isteri Ong Pek Ming, 61 tahun dan Chua Ah Kim, 56 tahun tiba kira-kira pukul 9.12 pagi. 4 mayat lain ialah Lam Si Seng dan Teng Hian Min selain adik-beradik Ong Chai Hong serta Ong Chui Ho. Sementara itu, Pengurus Besar Chiu Travels dan Berhad, Terence Yung Zehao menyifatkan kejadian nahas yang berlaku ini memberikan kesan kepada pihaknya. Beliau turut menghargai usaha kerajaan yang membantu melancarkan urusan membawa pulang mayat mangsa. Pihak Haiwal Luar Negeri dengan TUDM dengan semua itu bahagian forensik semua, mereka kerjasama sangat baik dan menyenangkan kita mengeluarkan itu jenazah dengan sangat-sangat cepat. Dalam kejadian Ahad lalu, bas pelancong yang membawa 22 rakyat Malaysia kesemuanya dari Batu Pahat terbabit dalam nahas berkenaan. 13 daripada mereka maut, manakala 9 lagi cedera, termasuk 4 parah dan masih dirawat di hospital sekitar Chiang Mai. Awal pagi tadi, kesemua jasad 13 rakyat Malaysia selamat tiba di tanah air. Mayat dibawa pulang melalui penerbangan ihsan menggunakan 2 pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Thailand. Pesawat TUDM tiba di Pangkalan Udara TUDM Subang pukul 3.32 pagi, manakala pesawat Tentera Udara Thailand tiba pukul 3.38 pagi. Sejurus mendarat, setiap keranda diusung oleh 8 anggota TUDM untuk dimasukkan ke dalam kenderaan jenazah. Selain yang terkorban turut dibawa pulang melalui penerbangan ihsan sama adalah seorang warga Malaysia yang cedera bersama warisnya. Dan sementara itu, 8 daripada 9 penumpang yang cedera masih dirawat di 3 buah hospital di daerah utara Thailand. Duta Malaysia di Thailand, Datuk Nazira Hussein dalam kenyataan memberitahu seorang daripada mereka iaitu Lim Ah Gek berada dalam keadaan koma dan dirawat di Maharaj Nakhon Hospital. 4 yang lain iaitu Tan Tang Sun, Ker Shin Hui, Lim Guat Hui dan Lim Jia Miem dirawat di Hospital McCormick. 3 lagi iaitu Goh Bak Chai, Eng Tu Hiok dan Teo Tien Chor dirawat di Bangkok Hospital. Nahas berlaku apabila bas yang membawa 22 warga negara Malaysia terbabas selepas berlanggar dengan sebuah kenderaan pikap ketika dalam perjalanan dari Chiang Rai ke Chiang Mai pada pukul 11.30 pagi waktu tempatan Ahad lalu.
Kerajaan Malaysia melahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Thailand atas bantuan dalam urusan membawa pulang 13 mayat mangsa nahas di Chiang Mai. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, negara jiran itu amat prihatin apabila bersetuju memberikan pampasan kira-kira 1.6 juta baht kepada setiap waris mangsa yang meninggal dunia. Kerjasama yang telah diperlihatkan oleh Kerajaan Thailand, terutamanya oleh pihak polis dan Jabatan Immigration Thailand, memperlihatkan bahawa mereka juga prihatin termasuk dengan memberikan pampasan bernilai RM200,000 kepada setiap mangsa yang meninggal. Ini adalah merupakan satu gesture yang cukup baik. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Naib Presiden Zambia Inogi Mutukwa Wina di Putrajaya. Dalam mesyuarat Kabinet yang dipengerusikan beliau semalam, jemaah menteri turut menzahirkan ucapan takziah kepada semua keluarga mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengajak umat Islam menghayati perpaduan dan menterjemahkannya dalam bentuk kesatuan kasih sayang serta tindakan praktikal bersempena sambutan Maulidur Rasul 1437 Hijrah esok. Sambutan kali ini juga diharap terus menyemarakkan perpaduan ummah dan mengeratkan silaturahim antara kaum keluarga, kejiranan, negara hinggalah ke peringkat antarabangsa. Jelasnya jasa dan pengorbanan Rasulullah SAW begitu besar kepada semua umat Islam. Baginda bersama sahabat menanggung pelbagai kesusahan dan penderitaan dalam memartabatkan syiar dan syariat Islam serta membina ummah. Ummah jelasnya bukan nama bagi satu kaum yang bermastautin di satu-satu tempat, bahkan merujuk kepada berjuta insan daripada kaum yang pelbagai dan tinggal di kawasan berlainan. Menurut beliau, umat Islam perlu yakin bahawa dalam sunnah Rasulullah SAW ada petunjuk Rabbani yang membawa kemuliaan dan atas asas itu umat Islam perlu istiqamah dan berusaha memakmurkan negara tercinta ini. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dimuat naik di najibrazak.com hari ini. Tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW. Sambutan yang diadakan saban tahun itu bukan hanya sambutan semata-mata, malah menuntut umat Islam bersama-sama menghayati dan mencontohi kesungguhan baginda dan para sahabat dalam menegakkan syiar Islam. Ikuti laporan Ahmad Ashraf Abdul Rahman sempena sambutan Maulidur Rasul esok. Maulidur Rasul tahun ini cukup unik kerana ia disambut dua kali, iaitu pada 3 Januari lalu dan esok berdasarkan kitaran kalender Islam. Sambutan kali ini juga memilih tema yang sama seperti Januari lalu, iaitu perpaduan nadi transformasi negara. Bagi pensyarah Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Nur Khamimi Zainuddin, tema itu amat bertepatan dengan situasi umat Islam hari ini yang dilihat makin berpecah belah. Sunnah Rasulullah, kata beliau, perlu diaplikasikan sebagai panduan hidup, terutama dalam mengukuhkan hubungan sesama insan. Penganjuran Maulidur Rasul juga katanya menjadi intipati untuk mengukuhkan keimanan dan bangkit menjadi insan yang berjaya. Sambutan Maulidur Rasul ini bukan hanya satu perayaan ataupun satu upacara ataupun aktiviti yang kita lakukan yang boleh kita isi dengan hanya untuk mengisi kekosongan masa ataupun kalender. Tetapi apa yang lebih penting ialah bagaimana kita meneruskan usaha untuk mempelajari dan menelusuri sirah Rasulullah SAW, dan apa yang paling penting, elemen yang paling penting ialah kita mengamalkan apa yang kita ajar, apa yang kita pelajari daripada Rasulullah. Bukan hanya mempelajari tetapi tidak disertai dengan amal. Selain itu, umat Islam juga wajar menghayati segala tindakan serta pendekatan Nabi Muhammad SAW dalam mentransformasi kehidupan umat Islam hari ini ke arah kejayaan dan kegemilangan. Ya, sudah pasti kefahaman golongan muda terhadap perjuangan Rasulullah perlu diterapkan
dengan lebih efektif lagi dengan beberapa cara tertentu. Yang pertama adalah dengan cara menyayangi Rasulullah, iaitu dengan cara menelusuri dan menghayati perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah bergaul dengan manusia, bagaimana Rasulullah melakukan ibadah kepada Allah SWT. Sebagai tambahan, dengan cara memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW, kita dapat memupuk nilai dan juga sayang kita kepada Rasulullah SAW. Sehubungan itu, marilah kita mengambil iktibar daripada sambutan Maulidur Rasul ini dengan menghayati ajaran Islam dan mencontohi kepribadian, semangat dan daya juang baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengukuhkan lagi kesatuan dan kekuatan kita dalam menghadapi pelbagai cabaran. Ahmad Ashraf Abdul Rahman untuk RTM. Mulai tahun depan, 21 kawasan yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok di seluruh negara akan turut menjadi kawasan larangan menghisap vape atau rokok elektronik. Penguatkuasaan oleh Kementerian Kesihatan dibuat menerusi penambahbaikan Akta Makanan 1983 di bawah Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata, peraturan itu nanti akan menjadikan larangan menghisap vape sama seperti larangan menghisap rokok. Saya kira awal tahun depan kita akan laksanakan peraturan ini, iaitu melarang juga vape ataupun elektronik sigaret dihisap di kawasan-kawasan yang sama dengan larangan hisap rokok. Dan peraturan umur juga termasuk dalam tu, iaitu yang ke bawah dari 18 tahun tak boleh beli, tak boleh jual pun salah, beli pun salah. Menerusi penambahbaikan itu, perkataan WAP akan ditambah selepas perkataan asap ke dalam peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 yang turut merujuk kepada penggunaan vape. Beliau ditemui selepas menyerahkan van jenazah baharu kepada Hospital Seberang Jaya untuk kegunaan hospital itu. Kedah akan mengarahkan semua kedai menjual vape ditutup, memberi gambaran bahawa negeri itu akan mengambil tindakan sama seperti Johor dan Negeri Sembilan yang mengharamkan penjualan vape. Ia susulan keputusan pengharaman penggunaan vape oleh Majlis Fatwa Kebangsaan baru-baru ini. Bagaimanapun, arahan penutupan itu hanya akan dilakukan selepas kerajaan negeri mengadakan perbincangan dengan pihak berwajib. Tegaslah dalam soal ini kerana fatwa telah dikeluarkan dan setiap rakyat mesti mematuhilah fatwa yang telah syarat dan juga fatwa yang telah dibuat. Kerajaan negeri juga merancang untuk mengadakan pertemuan dengan peniaga-peniaga vape di negeri itu bagi membantu mereka menjana pendapatan menerusi perniagaan dalam bidang lain. 2 hari lalu, Majlis Fatwa Kebangsaan membuat keputusan mengharamkan vape selepas mendapati vape boleh memudaratkan kesihatan dan membazir. Datuk Badrul Hisham yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Nerang bercakap kepada RTM selepas menyampaikan bantuan persekolahan di Pusat Komuniti Cikgu Hashim, Kampung Barohkas, Kuala Nerang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan KPDNKK memasukkan beberapa lagi barangan sebagai tambahan kepada 16 jenis barang harga terkawal. Ia dikuatkuasakan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Christmas yang bermula hari ini dan berakhir 27 Disember depan. Barangan itu adalah kepak ayam dan bahagian-bahagian daging khinzir yang hanya melibatkan keperluan penduduk di Sarawak, Sabah dan Labuan, khususnya bagi mereka yang menyambut perayaan Christmas. Timbalan Menteri KPDNKK Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah berkata, pertambahan jumlah barangan itu dibuat berikutan permintaan tinggi daripada masyarakat setempat bagi sambutan Christmas. Beliau menambah daging kambing tempatan bertulang digugurkan daripada senarai di seluruh Sarawak, Sabah dan Labuan kerana tidak mendapat permintaan tinggi semasa sambutan perayaan itu. Kategori 16 barangan terkawal dilaksanakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Penentuan harga barangan dibuat mengikut kesesuaian harga pasaran semasa dan setelah mendapat pandangan daripada badan bukan kerajaan NGO, persatuan-persatuan pengguna, pihak industri serta agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.
Sementara di Melaka, KPDNKK Negeri menempatkan seramai 90 anggota penguatkuasa dan membuka 3 kaunter aduan sepanjang perayaan Christmas ini. Lokasi kaunter adalah di Pasar Besar, Melaka Sentral, Alur Gajah dan Jasin. Timbalan pengarahnya Jamil Buang berkata peniaga wajib menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum seperti yang diperuntukkan dalam Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jikalau mereka mendapat bekalan lebih murah, mereka boleh menjual harga lebih murah daripada harga kawalan kita. Beliau sebelum itu merasmikan skim kawalan harga musim perayaan Christmas 2015 di Pasaraya Tesco Peringgit Melaka. Menerusi op catut sepanjang tahun ini, sebanyak 186 kes dilaporkan di Melaka melibatkan nilai rampasan sebanyak RM74,815 dan kompaun sebanyak RM131,350. Persediaan menghadapi banjir tahun ini lebih tertumpu di Sarawak. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ini berikutan ramalan menunjukkan keadaan cuaca di negeri tersebut lebih teruk berbanding negeri-negeri lain. Kita tidak menolak kemungkinan terhadap kesiapsiagaan kita bagi menghadapi masalah banjir di Sarawak. Kerana ramalan cuaca memperlihatkan bahawa Sarawak mungkin akan mengalami keadaan yang agak berat pada tahun ini. Jelasnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Shah Bericik sudah diminta ke Sarawak bagi membantu Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Pengurusan Bencana Negara Sarawak dalam hal berkaitan pengurusan banjir. Kerajaan juga akan menggunakan pelan pengurusan banjir di Kemaman sebagai model prosedur operasi standard kesiapsiagaan menghadapi bencana peringkat nasional. Seramai 100 anggota tentera laut Diraja Malaysia akan mengikuti 2 program pengajian di Universiti Pertahanan Nasional UPNM bermula Januari ini, menawarkan program Diploma Pengurusan Logistik dan program Diploma Pentadbiran Perniagaan. Ia merupakan inisiatif ATM untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anggotanya. Menurut Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Seri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin, program berkenaan mengintegrasikan kursus kerjaya TLDM dengan program akademik UPNM. 2 program diploma ini yang dilakukan bersama dengan UPNM akan membantu TLDM meningkatkan lagi kualiti pembelajaran kita. Khasnya di dalam aspek logistik dan juga pengurusan pentadbiran. Yang penting adalah yang saya rasa niche about UPNM ini, dia bukan saja memberi dari segi aspek teori, tetapi lebih juga kepada aspek praktikal dan juga relate it to the real world. Laksamana Datuk Seri Ahmad Kamarul Zaman berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum perjanjian antara TLDM dan UPNM. TLDM diwakili Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertahanan Datin Junaidah Kamarudin dan UPNM diwakili Naib Chancelornya Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Program selama 3 tahun yang mendapat pengiktirafan Agensi Kelayakan Malaysia itu akan dijalankan di KD Pelanduk Lumut Perak yang dilengkapi pelbagai kemudahan pengajaran dan pembelajaran. 30,000 rumah anggota dan pegawai tentera di seluruh negara akan dibina dan dibaik pulih mulai tahun depan. Kerja-kerja pembinaan dan baik pulih itu akan dibuat menggunakan peruntukan Kementerian Pertahanan menerusi program strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Bagaimanapun, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Dr. Zulkifli Muhammad Zain berkata, keseluruhan projek bergantung kepada peruntukan yang bakal diterima. Dan kesejahteraan anggota-anggota tentera dan serta keluarga mereka, kualiti kehidupan mereka kita akan tentukan terus dipertingkatkan. Jadi kita akan berusaha, walaupun negara mempunyai ataupun menghadapi kekangan dalam segi ekonomi seperti mana juga negara-negara lain di dunia ini,
kita akan cuba untuk menentukan peruntukan bajet yang diluluskan pada tahun 2016 ni kita belanjakan berdasarkan value for money. Tan Sri Dr. Zulkifli berkata di bawah NBOS, ATM diperuntuk RM35 juta bagi membina dan membaik pulih rumah anggota. Namun beliau menjangkakan peruntukan itu akan berkurangan sedikit kerana kekangan ekonomi negara. Di bawah program tersebut, ATM mahu memastikan setiap rumah anggotanya memiliki sekurang-kurangnya 3 bilik berbanding 2 bilik dalam projek perumahan sebelum ini. Tan Sri Dr. Zulkifli ditemui media selepas majlis kunjungan Panglima Tentera Thailand, Jeneral Somai Kotirak di Kem Terendak, Melaka. Kerajaan Negeri Kedah sedia menyalurkan bantuan keuangan tambahan kepada pelajar dari negeri itu yang sedang melanjutkan pengajian di Timur Tengah. Ia bagi mengurangkan beban kos perbelanjaan mereka di sana. Kejatuhan nilai ringgit menyebabkan kos perbelanjaan pelajar meningkat dengan ketara. Menurut Ahli Mesyuarat Negeri Datuk Badrul Hisham Hashim yang juga Timbalan Pengerusi Yayasan Islam Negeri Kedah, permasalahan berkenaan diutarakan ketika beliau bertemu para pelajar berkenaan dalam lawatan beliau ke Timur Tengah baru-baru ini. Menaikkan sikit bantuan tersebut memandangkan dengan currency yang berlaku ni, terutamanya pelajar Jordan, di mana satu dinar kalau nak dibandingkan dengan ringgit adalah sebanyak RM6.10. Mana kata satu dinar bersamaan dengan RM6.10. Mana kata itulah kos jurang yang amat ketara lah. So kerajaan akan tengok. Selain bantuan daripada Yayasan Islam Negeri Kedah, kerajaan negeri juga akan berbincang untuk mendapatkan perun daripada Jabatan Zakat Negeri Kedah bagi tujuan tersebut. Ketika ini terdapat lebih 1,500 pelajar Kedah yang sedang melanjutkan pengajian di beberapa negara di Timur Tengah. Datuk Badrul Hisham bercakap kepada RTM di Kuala Nerang. Pelbagai acara tradisi akan diadakan. Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka menjadi tumpuan khas buat anda rakyat Malaysia. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Siaran langsung Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas 2015, 27 Disember, Ahad, 9 malam, TV1. Eksklusif daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Baik, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Rakan penyampai Stanley Misun sudah bersedia untuk laporannya. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Negeri Kuala Lumpur DCP Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid dilantik sebagai Komander Pasukan Keselamatan Polis Diraja Malaysia PDRM Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Abdul Rashid Harun. Majlis serah dan terima tugas antara Datuk Abdul Rashid dan Datuk Wan Abdul Bari disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Wisma Enterprise Kota Kinabalu. Walaupun menyifatkan pelantikan itu sebagai sesuatu yang baharu, Datuk Wan Abdul Bari yang pernah menyertai pasukan polis hutan menjalankan operasi di sempadan Malaysia Thailand sekitar tahun 1977 hingga 1985, yakin beliau mampu memikul tanggungjawab ini. Saya harap saya akan berupaya mengadaptasikan kerana the rotation dalam polis ni kita melalui macam-macam benda dan sebagainya. So saya ingat tidak akan menjadi satu masalah yang besar kepada saya. Sementara itu, Datuk Musa turut menyaksikan majlis serah dan terima tugas kepada pengarah awam ESKOM Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan. Nur Alam Khan yang sebelum ini pengarah Imigresen Sabah menggantikan Ruji Ubi yang dilantik sebagai Pegawai Pembangunan Negeri Sabah berkuat kuasa 16 Disember lalu. Terdahulu ketika berucap pada majlis sama, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan terus bekerjasama dan berusaha memastikan ESKOM terus diperkukuh, termasuk dalam aspek aset dan anggota.
Datuk Musa berkata perkara tersebut sentiasa menjadi perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang amat prihatin terhadap aspek keselamatan di Sabah. Apa yang penting, semua pimpinan dan warga Eskom terus dedikasi dan komited menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Kerjasama dan sokongan semua pihak termasuk rakyat di kawasan berkenaan terhadap pasukan keselamatan juga penting dalam membantras sebarang ancaman keselamatan dan jenayah rentas sempadan di kawasan perairan negeri ini. Sambil mengalu-alukan Komander Baharu Eskom DCP Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid dan Pengarah Awam Baharu Eskom Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan, Datuk Musa yang mewakili kerajaan negeri dan seluruh rakyat Sabah turut merakamkan penghargaan kepada bekas Komander Eskom DCP Datuk Abdul Rashid Harun dan bekas Pengarah Awam Eskom Ruji Ubi atas khidmat bakti yang dicurahkan selama ini. Menerusi kepimpinan dan perkhidmatan kedua-duanya, Eskom telah mengalami banyak penambahbaikan dan peningkatan. Datuk Musa berharap Eskom akan terus bergerak lancar dan mantap dalam memperkukuh keyakinan rakyat dan memastikan keselamatan dan kedaulatan negara, khususnya di Sabah, terus terpelihara. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah Haji Musa Haji Sulaiman dilantik sebagai Pengarah Imigresen Sabah yang baru menggantikan Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan yang kini memegang jawatan Pengarah Awam Eskom. Ketika berucap pada Majlis Paluan berundur, Pengarah Imigresen Sabah Nur Alam Khan menzahirkan penghargaan kepada semua pegawai imigresen atas kerjasama yang diberikan kepada beliau sepanjang 2 tahun 8 bulan perkhidmatannya. Sambil menyatakan harapan agar Jabatan Imigresen terus mempertingkat prestasi demi memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat, beliau mengingatkan para pegawai imigresen agar sentiasa berintegriti dalam menjalankan tugas. Haji Musa yang pernah memegang jawatan Ketua Imigresen Sandakan pada tahun 1996 akan memulakan tugas secara rasmi 28 Disember ini. Pihak pasaraya khususnya di negeri ini disaran mewujudkan sistem pengasingan antara barangan dikenakan cukai barangan dan perkhidmatan GST dengan barangan sifar GST melalui pewujudan ruang atau rakhas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Datuk Ahmad Ayed berkata, langkah pengasingan itu penting untuk memudahkan pengguna membuat pilihan dan mengelak kekeliruan. Ini termasuk memberi keutamaan kepada barangan keluaran tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jainab juga memberi amaran kepada premis perniagaan di negeri ini agar tidak mengenakan caj perkhidmatan sesuka hati tanpa mempamerkan perjanjian antara majikan dan pekerja berhubung caj tersebut di premis mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan skim kawalan harga musim perayaan Christmas 2015 bagi negeri Sabah di Pasaraya Giant Kolombong, Kota Kinabalu. Antara 13 barangan yang disenaraikan dalam skim harga kawalan tersebut, ayam, telur ayam, sayuran, daging kambing dan babi. Pada majlis sama, seramai 55 warga emas dan miskin dari kawasan Sepanggar menerima sumbangan berupa voucher Giant dan hamper daripada KPDN-KK sempena sambutan perayaan Christmas. Penyertaan individu bukan Islam dalam pertandingan nyanyian berunsurkan dakwah dan kemanusiaan, anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins membuktikan sikap keterbukaan dalam menyampaikan dakwah. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berkata penyertaan individu berkenaan juga memberi peluang kepada mereka mengetahui ajaran Islam tanpa paksaan. Malah peserta turut mengakui perkara tersebut. Kita tahu yang negara kita ini memang berbilang agama, jadi diorang bagi peluang sama non-Muslim untuk ikut ni sebab kita tahu juga dari segi nyanyian boleh berdakwah. Pertandingan sebegini sangat baguslah untuk orang-orang yang muda, apalagi orang-orang yang sekarang ni kan banyak yang mualaf kita tengok. So dia akan meningkatkan lagi minat orang-orang yang bukan Islam untuk turut serta. Jadi secara tidak langsung kita bagi allowance untuk orang lain ikut pertandingan-pertandingan begini. Jadi kita dapat berdakwah dalam cara yang tidak memaksa.
Pertandingan akhir lagu-lagu dakwah dan kemanusiaan sempena Malam Kesenian Islam Sipitang 2015 di Sipitang menyaksikan Nurul Adha Zulkifli dari Kota Belud muncul johan dengan hadiah wang tunai RM2,000, sijil dan cenderahati. Naib johan menjadi milik Kalisha Safia Francis Abdullah, manakala tempat ketiga Muhammad Rifanzi Ruji dari Ranau masing-masing menerima hadiah wang tunai RM1,500 dan RM1,000 sijil dan cenderahati. Sebelum berpisah, saya mewakili RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul kepada seluruh rakyat Malaysia. Teruskan dengan rakan penyampai Nur Jauna di Sarawak. Silakan. Terima kasih Sandy di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Warga tani dipinta merebut peluang dan melibatkan diri dalam setiap potensi pembangunan industri pertanian baharu yang akan dibangunkan dalam negeri. Menurut timbalan Ketua Menteri Datuk Paling Tinggi Tan Sri Fred Jabu, kerajaan melalui kementeriannya akan membangunkan beberapa produk baru berikutan kawasan geografi negeri dilihat berpotensi tinggi. Beliau memberitahu pembangunan baru tersebut termasuk penanaman nanas benih baru dan penghasilan produk sayur-sayuran dan buah-buahan tanah tinggi di Ulu Baram, Miri. Selain itu, kerajaan juga sedang mengenal pasti beberapa kawasan yang sesuai untuk penanaman nanas benih baru di Semarahan, Saratok dan Seribas. Beliau memberitahu demikian ketika berucap pada Majlis Penghargaan Hari Petani Peladang dan Peternak Kebangsaan 2015 di Kuching. Kehangatan sambutan Christmas kian terasa. Orang ramai mengambil kesempatan untuk balik kampung berikutan cuti panjang hujung minggu ini. Tinjauan kru RTM mendapati lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA dan pusat terminal bas Kuching Central dipenuhi warga tempatan untuk bercuti ke destinasi masing-masing sempena cuti panjang sambutan Christmas tahun ini. Sepanjang minggu ini, lebih 130 penerbangan serta 550 pelepasan dan ketibaan bas telah dicatat. Rata-rata penumpang berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan. Okey, bagus lah. Menepati masa semua. Tiket senang dapat tapi mahal. Tinjauan di Bandaraya Kuching mendapati pusat beli belah dan butik pakaian tidak ketinggalan mengadakan promosi sempena sambutan Christmas dan jualan akhir tahun. Malah terdapat pusat beli belah yang beroperasi lebih awal daripada waktu sebenar dan ada yang beroperasi selama 48 jam tanpa henti. Sempena Christmas yang bakal menjelang tak lama lagi ni, kami di Butik Almas kita mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk memanjangkan operasi kita kepada 48 jam. Dalam pada itu, tinjauan di Serian mendapati bahang sambutan Christmas juga tidak kurang meriahnya. Preparation ataupun persiapan tu memang kebiasaan dia macam kaum Bidayuh, dia akan membuat persiapan yang begitu meriah dan mereka di mana mereka mengambil peluang untuk bersyukur kepada apa yang telah dibuatlah sepanjang tahun. Tahun ini kita dah awal-awal buat persiapan yang pertama kali kita menyambut hari Christmas tahun 2015 ini memang kita dah rancang dah macam-macam aktiviti lah. Saya mengucapkan selamat menyambut hari Christmas kepada rakan-rakan saudara mara di mana saja berada, dengan ucapan supaya agar mereka bahagia sepanjang perayaan. Untuk semua rakan di kampung dan juga keluarga dan sahabat handai, saya ucapkan selamat Hari Christmas dan selamat Tahun Baru. Kepada yang hendak memandu balik ke kampung halaman, tingkatkan kewaspadaan ketika berada di jalan raya. Sambutlah Christmas dengan penuh ceria dan mesra. Penganjuran Bazar Gawai Dayak dilihat mampu menjadi platform bagi menyatu padukan golongan belia Dayak di negeri ini. Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikum berkata penglibatan belia Dayak yang merupakan penganjur acara ini menuntut mereka bekerjasama sebagai satu pasukan bagi menjayakan aktiviti tersebut.
Tan Sri Mawan berkata demikian pada sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada penganyur Bazar Gawai Dayak 2016 Gagasan Anak Dayak Sarawak GADS. Bazar Gawai Dayak yang memasuki edisi kedua penganyurannya akan diadakan bermula 30 April sehingga 22 Mei tahun depan di MJC Batu Kawah, Kuching. Kira-kira 100 gerai jualan makanan dan minuman yang menyajikan pelbagai jenis makanan komuniti Dayak boleh didapati di bazar yang berkonsepkan seperti Bazar Ramadan ini. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Mawan yang juga adun pakan berharap agar perpaduan kaum terus dipererat melalui sambutan pelbagai perayaan kaum di negeri ini termasuk Hari Krismas. Pada majlis ini, beliau turut mengumumkan geran sejumlah RM50,000 kepada GADS bagi menjayakan program berkenaan. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM akan meningkatkan pemantauan di 16 kawasan kerap berlaku kemalangan yang dikenal pasti di bahagian Sibu. Ketua Polis Daerah Sibu SCP Muhammad Kamal Kordi berkata antara kawasan yang dikenal pasti termasuk Jalan Tunku Abdul Rahman di Sibu, Jalan Sibu Bintulu, Jalan Lukut Penyulau dan Jalan Nibong Tadak di kawasan Kenawit. Kita gunakan sepenuhnya daripada MPV, kita punya MPV, trafik. Kita ada 200 lebih kita punya kekuatan yang akan digunakan untuk keselamatan kempen ini. Termasuk PIT, semua kita gunakan. Kita tidak tertumpukan kepada trafik sahaja. Ditemui pada majlis pelancaran kempen keselamatan jalan raya sempena sambutan perayaan Hari Krismas yang diadakan di kawasan pintu gerbang bandar Sibu, ASP Kamal memberitahu pihaknya juga akan membuat pemantauan serius terhadap pengguna kenderaan yang memandu dalam keadaan mabuk. Katanya, statistik setakat 1 Disember menunjukkan 74 orang maut dalam 63 kemalangan di bahagian Sibu tahun ini. PDRM di bahagian Sibu turut mencatatkan kutipan kompaun berjumlah lebih RM2.04 juta atas berbagai kesalahan jalan raya. Data juga menunjukkan sebanyak 3,782 buah kenderaan terlibat dalam kemalangan di bahagian Sibu sepanjang tahun ini. Polis Daerah Padawan telah merampas 24 unit komputer yang dipercayai menjadi mesin judi di Kota Sentosa dekat Padawan hari ini. Ditemui pemberita RTM di Kuching pagi tadi, Ketua Polisnya Superintendent Eng Ahlik memberitahu hasil risikan dan maklumat orang awam, pihaknya turut menahan 2 orang pelanggan berumur antara 22 dan 24 tahun dalam operasi sekitar pukul 2 pagi tadi. Turut ditahan seorang penjaga premis itu yang berumur 31 tahun berasal dari Kuching bagi membantu siasatan. Ini merupakan kejayaan terbaru pasukannya dalam usaha menumpaskan kegiatan judi dalam talian di Padawan. Masalah kekurangan pelaut tempatan perlu diatasi segera bagi mengelakkan dominasi atau kebergantungan kepada pelaut asing khususnya dari Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Presiden Persatuan Pelaut Sarawak PPS Datuk Paduka Dr. Haji Zahidin Hajido berharap kerajaan akan memberi pertimbangan untuk membela nasib pelaut-pelaut sedia ada termasuk bantuan kewangan bagi menghidupkan kembali kerjaya itu secara aktif. Katanya kerjaya sebagai pelaut memerlukan komitmen yang tinggi khasnya dari segi kewangan untuk berada pada kedudukan yang tertentu seperti pegawai dan kapten kapal. Beliau bercakap pada sidang media Majlis Makan Malam Bersama di Miri. Majlis Anjuran Bersama Persatuan Bekas Polis Malaysia Miri, PPS dan Persatuan Masyarakat Matu Daru Miri akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Miri pada 8 hari bulan depan. Untuk maklumat lanjut berkaitan majlis itu, boleh berhubung terus dengan Zainal Matzan di talian 019-885-0539, Kapten Haris Bujang 0111-542-2512 atau Cikgu Haji Omar 019-484-2284. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Suzila di Kelantan. Silakan. Terima kasih rakan penyampai. Majlis Amanah Rakyat MARA Kelantan komited dalam membantu lebih 30,000 usahawan di negeri ini termasuk bentuk bantuan modal menerusi pinjaman dan juga khidmat nasihat. Peruntukan kepada usahawan Bumi Putra bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi terutama dalam kalangan peserta terlibat sekaligus memartabatkan golongan Bumi Putra agar mereka terus mampu bersaing ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk itu bersama saya pada ketika ini Pengarah MARA Negeri Kelantan
Kelantan, Encik Ismail Abdullah. Baik, terima kasih Encik Ismail kerana sudi untuk bersama TV1. Sama-sama. Berdasarkan rekod, berapa bilangan usahawan di bawah naungan MARA dan sejauh mana pencapaian mereka? Sehingga 10 tahun yang lepas, rekod MARA menunjukkan seramai lebih kurang 30,000 usahawan Bumiputera Negeri Kelantan telah mendapat kemudahan pembiayaan dan juga program-program di bawah program keusahawanan MARA yang dianjurkan di negeri Kelantan. Dan daripada jumlah itu dianggarkan seramai 7,000 adalah usahawan yang masih aktif, di mana failnya masih berada di dalam seliaan pegawai-pegawai MARA di negeri dan juga di daerah di negeri Kelantan. Apakah bentuk bantuan yang diperuntukkan oleh MARA Negeri Kelantan dan jumlah keseluruhan yang telah pun diterima oleh mereka sepanjang tahun ini? Sepanjang tahun ini kita telah mengeluarkan perbelanjaan untuk pembiayaan dan juga program pembangunan usahawan sebanyak lebih kurang 58 juta ringgit Malaysia, di mana sebanyak 55 juta adalah untuk pembiayaan perniagaan, lebih kurang 3.5 juta adalah untuk program-program insentif yang lain seperti pemasaran dan sebagainya, dan lebih kurang 1.5 juta lagi adalah satu insentif untuk graduan-graduan yang melanjutkan pelajaran yang dinamakan EduLoan. So daripada itu bentuk-bentuk program antaranya adalah latihan keusahawanan MARA, program pembangunan standard perniagaan, program usahawan teknikal atau ringkasnya PUTEK, program Putra untuk pemberian kepada seed program bagi usahawan ataupun graduan yang baru ingin memulakan perniagaan, untuk persijilan halal, ISO, GMP dan beberapa lagi. Dari segi kursus dan juga latihan kemahiran pula bagaimana? Kursus-kursus dan latihan kemahiran adalah satu legasi MARA yang mana mula diperkenalkan sejak zaman RIDA atau Pusat Latihan RIDA yang diteruskan dan ditambah baik, dan telah pun diiktiraf sebagai satu modul program pembangunan usahawan yang begitu signifikan kepada kejayaan melahirkan usahawan. Antaranya ialah latihan pembentukan usahawan atau ringkasnya LPU. LPU ni terdiri daripada beberapa modul, modul 1, modul 2, modul 3 dan modul 4. Sekiranya usahawan melepasi ke semua 4 modulnya, modul ini mereka ini lazimnya layak untuk dipertimbangkan pembiayaan perniagaan walaupun tanpa cagaran bagi pembiayaan di bawah RM50,000. Tapi kalau lebih daripada RM50,000 perlu ada sama ada jaminan ataupun cagaran. Okey, baik. RTM sempat untuk mengikuti peserta terlibat. Kita ikuti dulu. Secara umumnya MARA memang banyak dan terlalu banyak membantu usahawan Melayu dalam bentuk keusahawanan dan pendidikan, yang saya percaya dan saya boleh katakan adalah satu-satunya agensi yang ada di Malaysia yang betul-betul membantu Melayu Bumiputera. Produk saya sudah berada di seluruh Malaysia dan sekarang memasuki pasaran Brunei Darussalam. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya salah seorang usahawan MARA. Banyak bimbingan yang saya dapat daripada MARA, iaitu bimbingan kursus, pendedahan dan pegawai-pegawai MARA yang tidak putus membimbing saya untuk terus berada setanding dengan produk antarabangsa. Setakat ini, alhamdulillah, banyak bantuan daripada MARA, terutamanya kursus untuk pembentukan usahawan. Selain pada itu, ada juga bimbingan dan nasihat untuk membantu syarikat MH Muhammad melangkah lebih jauh. Terkini, kita telah berada di pasaran seluruh Malaysia, dan selain itu kita telah mereka pasaran ekspor, iaitu ke Vietnam dan Thailand. Dan selain akan datang, kita juga akan ekspor ke China.
Baik, itu yang telah pun dikongsikan oleh mereka. Bagi mereka yang belum terlibat, apa syarat ataupun kriteria untuk menjadi usahawan di bawah bimbingan MARA dan apa kelebihan yang bakal mereka perolehi? MARA sangat terbuka untuk membangunkan usahawan-usahawan dan sudah tentulah hasrat masyarakat Bumi Putra adalah usahawan baru yang belum berniaga. Jadi yang belum terlibat dengan MARA. Mereka yang belum terlibat dengan MARA mestilah bertaraf Bumi Putra, sudah tentu, dan mereka perlu datang kepada MARA untuk mendaftar mengikuti satu latihan pembentukan usahawan yang saya katakan LPU tadi, dan apabila mereka melalui proses LPU ini, maka mereka bolehlah untuk memohon pembiayaan atau apa-apa skim yang lain yang dijalankan oleh MARA. Sebenarnya banyak program yang disediakan, antaranya juga adalah conversion. Conversion ini adalah kepada usahawan ataupun kepada Bumi Putra yang mempunyai pengalaman perniagaan dalam bentuk skill. Kalau mereka ini adalah pekerja di bawah syarikat alignment tayar dan dia mempunyai kemahiran, kita boleh memberi pembiayaan di bawah strategi conversion. Dan sekiranya mereka ini adalah pelajar Institut Pendidikan MARA atau ringkasnya IPMA, mereka lebih akses kepada peluang-peluang yang disediakan oleh MARA, di mana mereka terus memohon untuk menyertai LPU, latihan pembentukan usahawan tadi, dan kemudiannya kita boleh menimbangkan untuk pembiayaan putra 10,000 ke bawah tanpa jaminan, tanpa cagaran, dan juga seed program di bawah 50,000 untuk mereka memulakan perniagaan kepada mereka yang belum pernah terlibat atau mendapat kemudahan MARA. Dan sukacita saya untuk memaklumkan pencapaian MARA ni bagi sustainability kepada penyertaan dalam perniagaan. Setakat ini adalah 95% daripada usahawan yang mendapat pembiayaan MARA ni berjaya sustain di dalam industri. 80% adalah mereka ni growth ataupun maju, ada pertumbuhan, sama ada kecil ataupun besar, dan lebih kurang dalam 3% sahaja yang menghadapi masalah yang kita akan bawa dia dalam circle pemulihan di bawah program MARA. Ini adalah program pemulihan usahawan bagi yang sebahagian daripadanya. Baik, terima kasih Encik Ismail. Sama-sama. Itu saja yang dapat saya kongsikan bersama penonton pada hari ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Terima kasih rakan-rakan penyampai dari Sabah, Sarawak dan juga Kelantan. Sebentar tadi, Nasional 5 diteruskan dengan segmen Imbasan 2015 seketika nanti. Baik, pelancaran projek lebuhraya Pen Borneo merupakan kabar paling gembira pada tahun ini bagi penduduk di Sarawak dan Sabah. Lebuhraya itu bakal menjadi pemangkin kepada transformasi kehidupan rakyat dan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat kepada penduduk di kedua-dua negeri tersebut. Laksanaan projek lebuhraya Pen Borneo dengan laluan berkembar sejauh 2,239 km itu merentasi kedua-dua negeri itu. Dengan kosnya dianggar RM27 bilion, projek itu dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun lagi. Bagi jajaran Sarawak, pembinaannya melibatkan jajaran jalan raya sejauh 1,090 km. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pembentangan bajet 2016 Oktober lepas mengumumkan bahawa sebanyak RM16.1 bilion adalah untuk pembinaan lebuhraya Pen Borneo di negeri ini. Tanggal 15 September lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan projek berkenaan bagi jajaran Teluk Melano ke Sematan sejauh 33 km. Mana satu yang akan membawa satu perubahan, satu transformasi, satu pemangkin yang boleh merubah keadaan di negeri Sarawak secara tuntas.
Ia susulan pelancaran kick-off lebuh raya itu membabitkan jajaran yang bau ke Bakun di Bintulu sejauh 40 km pada 31 Mac lalu. Bersesuaian dengan pembangunan di Bakun yang terletaknya projek hidroelektrik mega bagi menjana dan menyalurkan elektrik ke seluruh negeri Sarawak. Dan pada 30 Jun lalu, perjanjian pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak dimeterai antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak dan Syarikat Lebuh Raya Borneo Utara Sdn Bhd di Putrajaya. Perkabaran baik tidak berhenti di situ sahaja kerana Putrajaya telah mengesahkan tiada tol dikenakan kepada pengguna yang menyusuri lebuh raya Pen Borneo itu kelak. Secara keseluruhannya, fasa pertama projek ini melibatkan jajaran Teluk Melano ke Sematan sepanjang 33 km yang akan diikuti oleh jajaran Sematan hingga Miri sepanjang 746 km sebelum ke fasa seterusnya membabitkan jajaran Limbang, Lawas, Merapuk 103 km. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem berkata lebuh raya Pen Borneo mampu meningkatkan tahap ekonomi 2 hingga 3 kali ganda bagi negara ini keseluruhannya apabila projek itu siap sepenuhnya kelak. Dan adanya Pen Borneo Highway yang melintasi Pulau Borneo seluruh negeri Sarawak panjang lebih 1,000 kilometer adalah satu projek yang terbesar sekali pernah di negeri Sarawak itu. Jadi apa yang ada kita tidak mahu ketinggalan lagi. Dan salah satu Perdana Menteri yang si mau kita tinggal ialah Najib Tun Razak. Si mau kita tinggal. Highway utara dan highway selatan di Semenanjung membangunkan ekonomi di Semenanjung. Pen Borneo Highway akan membesarkan ekonomi di negeri Sarawak. Projek lebuh raya Pen Borneo ini dapat direalisasikan berikutan kesepaduan antara pemimpin peringkat kerajaan persekutuan dan negeri sesuai dengan aspirasi yang mengutamakan pencapaian dan pendahulukan rakyat. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Nasional 5 hari ini menyusul selepas ini laporan cuaca dari Met Malaysia. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dari Met Malaysia, saya mulakan dengan melihat corak tiupan angin seluruh Malaysia. Dan ketika ini secara amnya angin bertiup masuk dari arah timur laut. Kelajuan sekitar 10 hingga 30 km sejam dan terdapat satu pusaran angin yang dicerap berlaku di luar perairan Kelantan pada ketika ini. Ketinggian ombak adalah sekitar 2,5 hingga 3,5 meter di sebelah utara Laut Cina Selatan, manakala lain-lain kawasan perairan negara, ketinggian ombak adalah tidak melebihi 2,5 meter. Untuk 2 hari yang akan datang, model ombak menunjukkan kawasan pesisir pantai Malaysia ketinggian ombak adalah sekitar 1,5 hingga 2 meter. Manakala lain-lain kawasan perairan negara ketinggian ombak adalah tidak melebihi 3 meter. Imej satelit menunjukkan keadaan pada petang ini tidak terdapat sebarang kelompok awan hujan terbentuk pada ketika ini. Ianya lebih banyak tertumpu di kawasan pusaran angin yang dinyatakan tadi. Manakala cuaca pada petang ini, hujan lebih banyak tertumpu di sebelah pantai timur Semenanjung, membabitkan kawasan di sebelah timur Johor dan pedalaman Pahang dan Negeri Sembilan. Ia dijangkakan reda menjelang awal malam nanti. Dan pada sebelah malam keadaan cuaca dijangka baik, dijangkakan tiada hujan di seluruh Semenanjung untuk malam ini. Negeri Sabah pada petang ini masih lagi tiada hujan, namun di Sarawak cuaca hujan sejak tengah hari tadi masih lagi berlaku sehingga kini. Ia dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Negeri Sabah dijangka boleh berlaku hujan untuk malam nanti, khususnya di sekitar bahagian Tawau, Sandakan dan juga pedalaman. Sekian dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.